Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. 37 parti yang melarikan diri dari depo imigresen sementara Bido Khamis lalu berjaya diberkas. Ketua Polis Perak berkata operasi petang tadi berjaya menemukan 13 tahanan yang bersembunyi di sebuah ladang di penempatan orang asli Kampung Senta. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia sebelum ini memaklumkan radius pencarian baki tahanan diperluas melibatkan kawasan penempatan warga asing di sekitar Tapah. Semua penyedia perkhidmatan rangkaian mudah alih diminta mengambil tindakan segera jika terdapat aduan talian oleh pengguna. Kementerian Komunikasi berkata sebarang penambahbaikan perlu dilapor kepada kementeriannya menerusi SKMM. Ujian kualiti perkhidmatan seluler juga sedang dilaksana secara berperingkat bersama agensi terlibat. Ia bagi menilai isu panggilan suara terputus bagi rangkaian mudah alih. Dalam hari itu, capaian internet di kawasan tanah rancangan Felda seluruh negara sedang dinaik taraf. Ia dilakukan menerusi kerjasama dengan pelbagai syarikat perkhidmatan satelit. Turut dilaksana kajian penyelesaian teknologi bersesuaian bagi penyediaan perkhidmatan itu. Kementerian Pendidikan KPM mewujudkan pasukan khas untuk penyelarasan semula sistem pendidikan prasekolah. Ia bagi mempercepat reformasi pendidikan. Agenda KPM adalah untuk memastikan kurikulum dan juga isu-isu berkaitan prasekolah dapat diselaraskan di bawah kementerian. Mesyuarat jawatankuasa pasukan petugas khas tersebut juga telah dilaksana. Dua ahli baru jawatankuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 akan dimuktamad bulan ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri, draft memorandum perstrukturan semula jawatankuasa telah disiapkan dan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet dalam masa terdekat. Perstrukturan dilakukan susulan tiada lagi jawatan menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas yang sebelum ini disandang Dato' Armizan Wawad Ali. Dua maut dalam kemalangan melibatkan 7 kenderaan termasuk 3 buah lori di Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Simpang Pulai. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, kedua-dua mangsa maut merupakan pemandu lori membawa muatan gula pasir dan barangan logam. Seorang lagi mangsa mengalami patah tangan dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Satu kejadian tanah runtuh berlaku di Taman Bukit Pantai Bangsa pada pukul 10.45 pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, runtuhan tanah berkemungkinan berpunca daripada kebocoran saliran air kolam renang di unit rumah atas. Tiada mangsa yang terperangkap dan tiada struktur rumah terjejas. Siasatan diserahkan kepada unit Curur DBKL dan pihak polis untuk tindakan lanjut. Maritim Johor menahan seorang lelaki berusia 48 tahun di Pontian kerana cuba menyelundup keluar 4 lelaki warga Indonesia. Tangkapan tekong bersama warga asing tersebut dibuat di 1.6 Batu Nautika Barat Daya Tanjung Piai. Siasatan mendapati kesemua warga Indonesia berumur 25 hingga 38 tahun cuba keluar dari negara untuk menuju ke Tanjung Balai, Indonesia. Lelaki warga Myanmar ditahan Jabatan Imigresen Terengganu kerana memiliki kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu. Penahanan dibuat dalam ok kutip dan ok belanja di Bandar Jertih Bersut semalam. Pengarah JIM Terengganu berkata, lelaki itu merupakan seorang daripada keseluruhan 25 pendatang asing tanpa izin yang ditahan. 154 warga asing diperiksa dalam operasi tersebut. Satu operasi bersepadu dilakukan Jabatan Imigresen Negeri Selangor melibatkan Pasar Borong Selangor Seri Kembangan. Lebih 530 warga asing diperiksa disyaki tidak mempunyai dokumen sah dan salah guna pas pekerja. 277 daripadanya warga Myanmar. Operasi bermula pukul 3 pagi disertai lebih 100 anggota Jabatan Imigresen Selangor, 60 anggota MBSJ dengan kerjasama polis, Jabatan Pendaftaran dan Angkatan Pertahanan Awam. 4 motosikal dan sebuah lori disita pada hari kedua Obhas Bulan Perayaan Tahun Baru Cina 2024 oleh JPJ Kedah di sekitar Alustar, Citra dan Kulim semalam. 193 notis turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. 3 buah motosikal dan lori jenis semi-trailer dan trailer juga disita atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 165 notis telah dikeluarkan melibatkan Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Polis daerah Iskandar Puteri pula akan menggerakkan 101 pegawai dan anggota untuk mengawal lalu lintas serta mencegah jenayah ketika Tahun Baru Cina. Ia menerusi Ops Selamat bermula 8 sehingga 13 Februari ini. Operasi memberi tumpuan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Kompleks Sultan Abu Bakar. Anggota polis juga akan membuat rondaan 24 jam khususnya di Taman Bukit Indah, Taman Nusa Bestari dan Gelang Patah. Baik, di Melaka, 8 lokasi panas dikenal pasti kerap berlaku kemalangan akan diberi tumpuan sempena sambutan Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina itu akan dilakukan oleh JPJ sepanjang bulan ini. Operasi bagi memastikan kelancaran pergerakan kenderaan di seluruh Melaka sepanjang musim perayaan tersebut. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melakukan pemantauan berterusan terhadap kapal Atosa 01 yang hanyut dari kawasan Labuhan Kemaman di Pantai Cendur, Kuantan sejak 30 Januari lepas. Namun didapati tiada sebarang pencemaran berlaku. Kapal itu tersadai kira-kira 15 meter berpunca daripada tali sauh kapal terputus akibat cuaca buruk pada 24 Januari. Jabatan Laut Malaysia diarah untuk menunda kapal itu ke kawasan Labuhan Kemaman. Jenazah anggota tentera Sarjan Rozali Abdul Rani yang terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan di Gurun Kedah selamat dikebumikan pukul 8 pagi tadi. Jenazah Allahyarham Sarjan Rozali dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Gong Bayo Besut mengikut istiadat pengebumian Angkatan Tentera Malaysia. Turut hadir pegawai pemerintah Batalion Ketiga Regimen Sepadan Kamp Pengkalan Hulu Perak. Keluarga Diraja Kedah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga anggota tentera yang maut dalam kemalangan berkenaan. Kedah Royal Family dalam kenyataan memaklumkan keluarga Diraja Kedah turut mendoakan agar roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.45 pagi semalam, 3 anggota tentera maut selepas dirempuh sebuah lori. Baik, semua pihak diminta untuk menghormati dan tidak terlanjur dalam membuat komen termasuk di media sosial berhubung keputusan Lembaga Pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk membuat sebarang keputusan dan ia tidak boleh dipersoal di mahkamah. Pertukaran 14.5 juta ringgit disediakan Kerajaan Melaka bagi inisiatif kecemerlangan pendidikan. Ia ke arah memperkasakan pendidikan di negeri itu menerusi beberapa inisiatif yang dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Ketua Menteri Datuk berkata bantuan diagihkan menerusi tabung amanah pendidikan negeri Melaka TAPM itu memberikan manfaat kepada 2,060 murid sekolah rendah di Melaka. Sebanyak 315 daripada 317 sekolah di Melaka setakat ini sudah selesai mengagihkan bantuan awal persekolahan BAP. Agihan itu dijangka selesai pada 8 Februari ini dan sebanyak 20.67 juta ringgit telah diperuntukkan untuk diagihkan kepada 137,832 murid sekolah rendah dan menengah dari tahun 1 hingga tingkatan 5. 8.920 juta ringgit sumbangan bantuan persekolahan disalurkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis GPNPS. Ia akan dimanfaatkan oleh seramai 12,744 orang pelajar di seluruh Perlis. Sumbangan tersebut merupakan inisiatif untuk membantu anak-anak asnaf di seluruh negeri Perlis. Bantuan RM700 setiap seorang ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian termasuk pakaian sekolah dan alat tulis dan wang saku. Persatuan Sepak Takraw Melaka PASTAM akan mengadakan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi melaksanakan klinik sukan sepak takraw. Usaha itu bagi mencungkil lebih ramai pelapis bakat dan sukan berkenaan. Ya, susulan pasukan itu berjaya mengakhiri penantian hampir 40 tahun untuk merangkul gelaran juara Piala Emas Khir Johari baru-baru ini. TNG Digital Senia Berhad TNGD akan mengenakan yuran 1% untuk semua tambah nilai kad kredit bermula 23 Februari ini. Manakala tambah nilai melalui Duit Now Transfer dan kad debit kekal percuma. Langkah itu bagi membendung pengeluaran berlebihan dari baki kad kredit ke dalam akaun bank dan mengimbangi kos tambah nilai disubsidi oleh TNGD sejak penubuhannya.
Pasaran getah Malaysia dijangka menyaksikan dagangan dalam julat kecil namun cenderung meningkat. Ini susulan hujan lebat di negara-negara pengeluar yang menjejaskan penerihan dan hasil susu getah. Walau bagaimanapun, aktiviti belian dan penambahan stok secara ketara akan berlaku berikutan peningkatan penggunaan menjelang cuti Tahun Baru Cina. Manakala pergerakan harga getah bergantung kepada kadar pertukaran asing dan harga minyak. Pharma Perlis mencatatkan hasil jualan sebanyak 3.67 juta ringgit tahun lalu. Kutipan itu diperoleh hasil daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan di 3 pasar tani. Menurut pengarah Pharma Perlis, jualan melibatkan 154 usahawan tempatan yang memasarkan produk pertanian dan produk asas tani. Tahun ini, sasaran hasil jualan pasar tani akan meningkat kepada 5 juta ringgit dengan penyertaan 200 usahawan bimbingan Pharma. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mencadangkan agar urusan wasiat individu dikecualikan daripada cukai. Presidennya yakin langkah itu mampu meningkatkan lagi kesedaran ramai tentang kepentingan instrumen wasiat. Ketika ini, My Angkasa Amanah Berhad menguruskan 386,854 kes wasiat dengan anggaran harta pewasiat berjumlah 193.4 bilion ringgit. Malaysia menyambut baik cadangan Kesatuan Eropah EU untuk mengadakan persidangan keamanan antarabangsa. Ia dalam usaha membangun pelan hala tuju ke arah penyelesaian dua negara untuk konflik Israel-Palestin. Menteri Luar berkata pengakhiran pendudukan Israel di wilayah Palestin adalah asas penyelesaian dua negara serta keamanan berkekalan di Asia Barat. Perkara itu dinyatakan mesyuarat Menteri Luar ASEAN EU kali ke-24 di Brussels, Belgium. PBB menyuarakan kebimbangan terhadap keadaan yang semakin buruk di selatan Gaza. Agensi Kemanusiaan PBB menegaskan ketegangan berterusan di Khan Yunis mengakibatkan semakin ramai penduduk melarikan diri ke Rafah. Rafah yang dihuni 200,000 penduduk kini menjadi tempat perlindungan lebih separuh daripada 2,000 penduduk Gaza. Siri serangan Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah beragut hampir 28,000 nyawa. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara di Iraq dan Syria. Ia sebagai serangan balas terhadap serangan drone yang didakwa dilancarkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Serangan dilancarkan susulan serangan drone yang mengorbankan 3 anggota tentera Amerika di pangkalan tentera terpencil di Jordan Ahad lalu. Sementara itu, Pertubuhan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria mendakwa sekurang-kurangnya 18 anggota kumpulan pro-Iran terbunuh dalam serangan di timur Syria. Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani dekri Presiden berhubung pemecatan Muhammad Mahfud MD sebagai Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik, Undang-Undang dan Keselamatan. Penyelaras khas kaki tangan Presiden Ari Dwi Payana memaklumkan Presiden Jokowi menandatangani dekri Presiden itu semalam. Mahfud yang juga calon naib Presiden Indonesia telah menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Khamis. Indonesia sedang menyiasat dakwaan babitkan seorang jurutera yang terlibat dengan projek bersama jet pejuang KF-29 dan industri aeroangkasa Korea KAI. Jurutera itu dikatakan mencuri teknologi KF-29. Kementerian Luar Indonesia mengarahkan kedutaannya di Seoul untuk bekerjasama dengan Korea Selatan untuk menjalankan siasatan. Projek KF-29 babitkan kerjasama strategik yang memberi manfaat kepada Indonesia dan Korea Selatan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.